Hello, apa khabar semua? Episod ke-15 musim kedua Teroka Tech cukup istimewa dengan penampilan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Otomotif, Robotik dan IoT Malaysia, MARI, Datuk Madani Sari dan Nizma Nazar, Ketua Pegawai Informasi MARI. Mereka akan memperkenalkan alat penjarakan sosial MARI Tracker. Semuanya dalam Teroka Tech. Saya ingin berkongsi kepada anda dahulu antara inisiatif yang telah dijalankan oleh MARI. Pusat Ujian Emisi Kebangsaan NETC menawarkan kemudahan sesi ujian emisi pelepasan gas exhaust kenderaan yang pertama di Malaysia. Fasiliti di rawang ini dilengkapi dengan kemudahan dynamometer selain bilik rendaman, bilik emisi dan bilik kawalan. Untuk pengetahuan semua, ujian emisi merupakan keperluan bagi pengeluar kenderaan kerana produk keluaran mereka itu harus mematuhi kriteria standard di bawah pensijilan EEV dan kelulusan jenis kenderaan VTA. NETC hasil kerjasama MARI dan Perodua ini membolehkan pengeluar kenderaan di Malaysia melakukan ujian di dalam negara bagi mengurangkan kos dan kitaran ujian lebih cepat. Seterusnya mengenai Pusat Simulasi dan Analisis MARI MASEC yang bertujuan menggalakkan rekaan bernilai tinggi, optimasi kos dan pembangunan bakat di kalangan pengeluar otomotif dan komponen mobiliti. Kolaborasi bersama Proton ini dengan fasiliti di Ibu Pejabat MARI di Cyberjaya dilengkapi server perkomputeran berprestasi tinggi yang menawarkan analisis data masa nyata dan operasi berasaskan awan. Ia sekaligus dapat menghubungkan syarikat OEM dan rantaian bekalan bagi merancang produk inovatif selaras dengan dasar otomotif negara. Langkah proaktif seperti ini sudah pasti membantu industri tempatan berdaya saing. Namun dalam situasi pandemik kini, apa antara solusi bagi memastikan operasi perniagaan dapat diteruskan? Oleh itu, Nizma Nazar, Ketua Pegawai Informasi MARI, akan berkongsi kepada kami apa itu MARI Tracker dan teknologi dalam membangunkan alat ini. Jom kita teroka. Apa khabar Nizma? Terima kasih, Sharon. Kita nak tahu dengan lebih dekat, apa itu MARI Tracker? Okey, MARI Tracker adalah merupakan peranti Bluetooth Low Energy untuk mengesan kontak rapat di dalam sesebuah organisasi ataupun syarikat, di mana melalui MARI Tracker ianya dapat dikesan dengan lebih accurate lah. Okey. So ia melibatkan teknologi clip on tag Bluetooth Low Energy. Kita ada gateways and also cloud computing untuk mendapatkan data dan menganalisis data tersebut. Okay, on the Bluetooth energy technology ni kita menggunakan dua teknologi lah di dalamnya, iaitu proximity sensing untuk mengesan jarak di antara devices lah supaya kita mematuhi syarat 1 meter dan lebih kurang 15 minit kumulatif yang ditetapkan oleh WHO. Salah satu teknologi yang kita guna adalah 14 hari untuk menyimpan data tersebut. Selama 5,000 data digunakan untuk menganalisis data-data tersebut. Kalau kita lihat the mesh processing of the data by using the Bluetooth ada part of yang kita bangunkan. Bateri yang kita gunakan adalah bateri AAA ataupun 4A. Teknologi bateri boleh bertahan selama setahun ni hanya boleh digunakan dibangunkan apabila kita menggunakan teknologi Bluetooth Low Energy. And also macam tadi I mention lah, the technology of proximity processing, supaya ianya hanya menggunakan tenaga sekiranya sesuatu devices BLE ni berdekatan melalui that proximity punya sensing. Bagaimana cara untuk membangunkan gateway ni dan apakah yang kita perlu tahu? Okay, the gateway ni adalah gateway for Bluetooth energy.
dan ia consist of 3 protokol lah untuk melalui, dia boleh menampung 3 protokol di dalam teknologi related to Wi-Fi, internet and also under Bluetooth technology. So gateway ni yang akan transmit the data to our cloud. Boleh terangkan dengan lebih dekat bagaimana keseluruhan sistem ini berfungsi? Selalunya kita akan bagi contoh untuk sesebuah kilang yang mempunyai 1000 pekerja. Mereka hanya perlu masukkan data daripada pekerja tersebut, tagkan with unique ID of the device, and kita tak perlu monitor dia di mana, tapi dia hanya bila ada close contact with the person, bukannya kita tahu dia dekat mana area-area tersebut. Jadi ini lebih kita panggil personal privacy lah. Okay. And then after dah deploy, for example kita perlukan 4 hari ataupun total actually 2 days. Kalau 4 days tu kalau kita ambilkan melibatkan contoh up to 5,000 or 10,000 sebab nak key in all the data. Tapi deployment is actually only 1 day. Okay. Selepas kita masukkan data of 1,000 workforce ke dalam sistem, then kita boleh serahkan immediately to pekerja-pekerja, and then the installation of tracker pula dijalankan pada kawasan-kawasan untuk pintu masuk atau pintu keluar. Ya. Jadi Nizma ada soalan daripada peminat pula tentang Mari Tracker ni. Terdapat banyak juga alat penjarakan sosial yang dibangunkan oleh syarikat-syarikat tempatan. Tetapi, apakah kelainan yang dibawa oleh Mari Tracker ini? Sebenarnya tidak terdapat banyak tracker-tracker yang seperti Mari Tracker. Keunikan Mari Tracker adalah lebih kepada pengkhususan pengumpulan data tersebut, dan bila kita menggunakan Bluetooth Low Energy, salah satu teknologi yang kita gunakan juga adalah mesh profile. Mari Tracker ni juga kita harapkan boleh digunakan dalam 2 mode concept. Meaning first mode adalah during pandemic ataupun during COVID-19. Tapi kalau setelah setengah isu telah clear, kita juga boleh gunakan sistem Mari Tracker ini untuk asset tracker. Selain daripada itu, data-data yang kita bangunkan juga boleh dianalisis menggunakan business intelligence tools yang diadaptasi di dalam Mari Tracker itu sendiri. Terima kasih Nizma, dan all the very best untuk Mari Tracker ini. Semestinya kita memang bangga dengan kepakaran tempatan yang memberi impak yang cukup positif. Pada masa yang sama, kita juga ingin mendengar perspektif Datuk Madani Sari, Ketua Pegawai Eksekutif Mari, tentang Mari Tracker dan hala tuju seterusnya. Khabar Datuk? Good, Alhamdulillah. Ya, Datuk, sudah pasti Mari Tracker tahniah dengan pembangunan ini. Jadi ramai yang ingin tahu pertama sekali, mana Mari mendapat inspirasi untuk membangunkan Mari Tracker? Inspirasi. Sebenarnya bila kita di MITI, di kementerian, kita memang banyak memberi fokus kepada kesinambungan pengoperasian kilang, ya. Jadi kita banyak melihat masalah yang datangnya daripada ketidaksampaian ataupun ketidakbolehan di kilang-kilang untuk memastikan contact tracing yang bertepatan, dan juga memakan masa yang lama untuk menentukan siapa yang contact tracing dengan pekerja-pekerja yang positif PCR ataupun positif COVID. Jadi daripada situ kita membuat inisiatif untuk mengeluarkan satu sistem ataupun satu tracking system yang bersifat real time. Inspirasi kita ialah sebenarnya untuk memastikan pengoperasian kilang tersebut tidak terjejas, dan sekiranya diberhentikan kerana ada pekerja yang positif COVID-19, pemberhentian tersebut dapat hanya berlaku sebentar kerana contact tracing dapat dilakukan dengan cepat
dan boleh pembersihan boleh dilakukan dengan cepat dan selepas itu pengoperasian boleh dimulakan semula. Jadi pendapat Datuk sendiri, kenapa penting Mari Tracker terutama bagi memastikan industri terus dijalankan? Kita ada banyak case, ada banyak use cases di mana dengan adanya Mari Tracker, walaupun di kilang tersebut ada pekerja yang didapati positif COVID-19, operasi dia cuma dihentikan selama 1 shift. Lepas tu boleh dimulakan semula. Berbanding dengan without the tracker, sebelum penggunaan tracker tersebut di kilang tersebut, bila ada pekerja didapati COVID-19 positif, diberhentikan sampai 5 hari, 7 hari. Jadi sudah tentu 5 hingga 7 hari pemberhentian operasi memang menjejaskan kilang ekonomi pekerja tersebut sendiri. Jadi orang kata, sebab tu dalam SOP bagi manufacturing MITI, memang MITI telah menekankan bahawa kilang-kilang mesti ada pakai satu sistem tracking real time tracking system untuk memastikan the identification of close contact is able to be done real time bila berlakunya ada PCR positif di kalangan pekerja. Apa pandangan industri yang telah menggunakan Mari Tracker? Mari Tracker ni dah diguna nationwide di banyak negeri lah, banyak kilang. Jadi mereka memang mendapati ianya satu sistem yang membantu mereka untuk memulakan operasi semula. Sebab kita kena ingat satu perkara, walaupun percentage pekerja orang Malaysia yang telah divaksinasi tinggi, tetapi walaupun kita telah divaksin, kita masih lagi boleh be infected by COVID-19 dan masih lagi dapat didapati COVID-19 positif. Jadi bila berlakunya COVID-19 positif tersebut, memang nak tak nak memang kena buat kuarantin. Yang penting kita tak boleh kuarantin sewenang-wenangnya semua pekerja. Jadi sebab itulah Mari Tracker diguna pakai walaupun dah vaksin sekarang ini, status vaccination di Malaysia is high, but Mari Tracker, the ability to track who are the close contact to the positive COVID-19 is still very important to ensure that the continuity of operations ianya dapat berlangsung dengan sempurna efektif. Apatah lagi sekarang ini kita Malaysia, pihak kerajaan sudah pun orang kata meluluskan pengoperasian kilang-kilang di seluruh negara. Jadi lagi pentinglah untuk adanya selain daripada SOP yang sedia ada, penting bagi pihak kilang dapat mengawal keadaan COVID di dalam kilang-kilang mereka. Jadi Datuk, selain saya bertanya dengan lebih dekat tentang Mari Tracker, ada peminat Datuk ni. Actually Tokatak memang ramai peminat all over the world yang ingin bertanya. Adakah penggunaan Mari Tracker ini akan diperluas kepada pihak lain seperti hospital dan polis bagi memastikan mereka yang dikuarantin dapat dikawal supaya tidak keluar semasa tempoh kuarantin tersebut? Terima kasih. Buat masa ni memang kita sebenarnya sudah pun deploy Mari Tracker di sektor lain daripada sektor otomotif, bahkan di sektor construction. Dan tak lama lagi insya-Allah kita memang akan bekerjasama dengan beberapa kementerian yang lain untuk kita memperkenalkan Mari Tracker di sektor-sektor yang lain, seperti sektor selain pada construction, kita ada sektor tourism, kita ada sektor retailing yang kita akan memperkenalkan konsep Mari Tracker ini di sektor tersebut. Selain daripada itu, kesinambungan daripada soalan ini, selain daripada menggunakan pakai Mari Tracker equipment hardware yang macam ini, kita juga sedang
memperhalusikan lagi to make the system even more advanced, dengan sebab kalau di retailer for example, mereka semuanya ada smartphone. Masalah macam di kilang-kilang, kenapa kita guna equipment yang macam ini? Sebab ada setengah-setengah kilang, mereka tak membenarkan pekerja mereka membawa smartphone dalam kilang. Jadi sebab tu mereka kena ada menggunakan pakai sistem ataupun equipment yang sebegini. Tapi macam di retail industry, memang penggunaan smartphone dibenarkan di kalangan pekerja. Jadi sekarang ni kita juga sedang dalam usaha untuk kita deploy the same system, tapi dalam penggunaannya bukan dalam bentuk ini, dalam bentuk smartphone. Datuk Madani Sahari, Ketua Pegawai Eksekutif MARI, telah membawa MARI ke arah kemajuan dari segi otomotif, robotik, IoT dan kini kesihatan. Apa seterusnya, Datuk? Kita sebenarnya walaupun ialah fokus kita masih lagi industri otomotif, pembangunan industri otomotif, meningkatkan lagi penggunaan robotics, automation di otomotif, tapi satu perkara yang perlu kita faham, sistem yang kita bangunkan di otomotif boleh digunakan pakai di sektor-sektor yang lain. Itulah apa yang kita buat. Jadi the more advanced that we deploy automation, we deploy advanced system in automotive, the similar system boleh kita deploy juga di sektor-sektor yang lain. Jadi sebab itulah, for example, macam sistem enterprise resource planning, ERP, yang sekarang ni sedang kita lancar, sudah pun kita lancar dan kita sedang giat untuk kita deploy penggunaan ERP di sektor otomotif di kalangan SME di otomotif. Jadi perkara yang sama juga sekarang ni kita bangunkan, kita deploykan juga di sektor-sektor elektronik, di sektor-sektor getah dan sebagainya. Even we are talking about the usage of additive manufacturing. Kalau additive manufacturing kita guna pakai dalam sektor otomotif untuk pembuatan, untuk mengeluarkan spare part. Jadi additive manufacturing boleh juga kita guna untuk medical devices. Itu satu perkara yang sudah kita bincangkan dengan pihak KKM supaya kita boleh introduce additive manufacturing, kita boleh introduce 3D printingnya, kita boleh introduce robotics di dalam, for example, genomic study. Kalau selama ini kita hanya guna manual untuk kita membuat kajian genomik, tapi sebenarnya kita boleh guna robot, boleh guna robotics untuk kajian genomik, di mana ianya akan meningkatkan, mempercepatkan lagi kajian-kajian genomik dan kajian DNA dan sebagainya dalam the medical field. Terima kasih, Datuk, di atas penjelasan yang sungguh detail tentang MARI Tracker, dan sekali lagi tahniah di atas pembangunan tracker ini. Thank you, Sharon. Mengimbangi antara kesihatan rakyat dan kelangsungan ekonomi sudah pasti mencabar, tetapi antara solusinya ialah MARI Tracker. Baiklah, kepada semua yang mengikuti Trocatek, terima kasih. Terus bersama saya, Sharon Wee, untuk episod akan datang kerana banyak lagi informasi teknologi menarik dan kenali bakat kebanggaan Malaysia. Kita jumpa lagi.